mengejar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi antara perkara ataupun sifat-sifat orang bertakwa itu banyak. Lebih-lebih lagi bila kita baca surah Al-Baqarah. Namun ada di sini satu sifat orang-orang bertakwa yang menarik untuk kita kongsikan bersama, iaitu orang bertakwa ini ialah orang yang sentiasa melepaskan kesusahan orang lain. Apa sifat tadi? Ialah melepaskan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Tak kisahlah orang lain tu ahli keluarga sendiri ataupun sahabat andai ataupun orang yang kita tidak kenal. Jadi antara sifat-sifat orang bertakwa ini, dia melepaskan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, khusus untuk tajuk pada malam ini, kita nak cakap apakah melepaskan kesusahan orang lain. Kita cakap berkenaan dengan satu topik yang menarik, iaitu hutang. Kita tahu, kita sedia maklum, hutang ini ataupun semua orang pernah menghadapi situasi meminta hutang ataupun memberikan hutang. Jadi, tuan-tuan tahu tak apa dia hukum berhutang? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Tapi hukum berhutang ialah harus. Harus ni maksudnya dia dibenarkan. Dia tidak wajib, dia tidak pula sunat. Dia adalah harus, boleh kita berhutang. Ada tak hukum hutang wajib? Ada. Hukum hutang jadi wajib apabila dalam mencari nafkah, dalam menyediakan makanan ataupun belanja kepada ahli keluarga, ialah dalam memberi nafkah. Wajib berhutang apabila tak mampu, apabila ada kesuntukan. Okey. Jadi apa pula hukum untuk orang yang memberi hutang? Orang yang memberi hutang pula hukum dia adalah sunat. Jadi ada datang satu orang minta hutang, minta untuk berhutang. Jadi kita nak bagi ke tak nak bagi? Hukumnya di situ adalah sunat. Kita boleh bagi, kita boleh tak bagi. Bila kita bagi, dikira ibadah. Ibadah itu adalah ibadah sunat dan kita akan dapat pahala dengan ibadah itu. Ada tak hukum beri hutang ni jadi wajib? Hukum beri hutang ni dia boleh pecah kepada 3. Okey, dia jadi haram dulu. Ada tak hukum bagi hutang ni haram? Ada. Haram apabila kita tahu hutang yang kita nak bagi itu adalah duit yang akan digunakan untuk beli perkara yang haram. Main judi, beli dadah, minum arak, tikam nombor ekor. Ya, macam tu. Semua yang haram lah. Kita tahu orang tu akan berhutang dengan kita dan dia akan buat perkara-perkara yang haram. Maka hukum di situ adalah haram untuk kita berikan hutang kepada dia. Manakala makruh pula apabila orang yang nak berhutang dengan kita tu, dia nak berhutang untuk menunjuk. Beli kereta baru, beli rumah baru untuk menunjuk-nunjuk. Bukan berhutang untuk keperluan, tidak. Berhutang untuk menunjuk-nunjuk. Boleh bagi tapi makruh. Ada tak yang wajib? Ada, wajib. Wajib bagi hutang apabila orang yang minta hutang tu dia sangat memerlukan untuk dia menyara keluarga dia. Wajib kita bagi. Itu adalah satu bentuk ihsan, salah satu bentuk bantuan kita kepada dia. Bukan kerana dia nak main judi, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan. Dia betul-betul terdesak sebab dia nak belikan makanan untuk keluarga dia, dia nak beli barang dapur untuk keluarga dia. Sama ada kita bagi sedekah, derma, itu satu ibadah. Ada ibadah satu lagi, bagi hutang. Pun ibadah juga. Cuma beza dia, bagi sedekah, bagi derma ni, kita tak harap dia balas balik lah. Kita bagi dengan lillahi ta'ala. Hutang ini, beza dia ialah kita bagi pada dia dan dia terikat dengan kita untuk dia bayar balik, dia pulangkan semula. Okey? Itu
Itu kita kena faham dulu apa nama ni berkenaan dengan hukum berkaitan dengan hutang. Okey, ada yang bayar, ada yang bayar. Ada yang tanya, Assalamualaikum Ustaz. Kita bagi hutang sebab kesempitan. Janji nak bayar. Bila kita minta, baru dia bayar. Okey, bagus soalan ni. Maksudnya dia macam lengah-lengah untuk bayar. Ataupun dia sengaja buat-buat lupa bayar. Tak apa, kejap lagi ada satu saya nak sentuh berkenaan perkara itu. Tuan-tuan perempuan yang kasih oleh Allah SWT, tadi kita tahu hukum beri hutang, hukum berhutang dan hukum beri hutang. Jadi sebenarnya kenapa kita kena tahu berkenaan dengan hutang? Kerana junjungan Rasulullah SAW ialah seorang yang sangat-sangat apa nama ni, kan kita pernah baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah ni adalah seorang yang dia sangat menitik beratkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak umat dia. Jadi orang yang susah, hak dia adalah untuk minta hutang. Dia boleh minta hutang, harus. Manakala hak orang yang memberi hutang pula adalah wajib dibayar. Macam tu. Kedua-duanya haknya dijaga oleh Nabi SAW. Orang yang berhutang pun ada hak dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk orang yang tidak membayar hutang, disebabkan Rasulullah nak jaga hak orang yang beri hutang ni, Rasulullah sediakan beberapa ancaman untuk orang-orang yang tak bayar hutang. Pertama, takut kalau kita baca. Pertama, untuk orang yang tak nak bayar hutang, pertama dia akan mati dalam keadaan berhutang. Mati dalam keadaan berhutang, kemudian pahala dia pula akan menggantikan hutang yang dia tak bayar tu. Ini daripada hadis sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan memiliki hutang, maka di hari akhirat nanti tak ada dah urusan dinar dan dirham. Cuma yang ada ialah berkenaan dengan pahala dan dosa. Jadi orang yang masih ada hutang, pahala dia akan digunakan untuk membayar hutang dia. Dia kata dia datang dalam keadaan tak ada pahala, dosa orang yang dia berhutang tu akan dipindahkan kepada dosa dia sebagai galang ganti. Itu takut nombor satu. Nombor dua, orang yang tak nak bayar hutang ni, kalau kita baca ancaman-ancaman ni, sebab apa disediakan ancaman-ancaman ni tuan-tuan dan puan? Kerana kita tak dibenarkan untuk binasakan orang lain. Walaupun orang tu berhutang kita tak boleh. Kita nak musnahkan hidup dia, kita nak bunuh dia pun sekalipun, tak boleh. Jadi disebabkan kita tak boleh buat, maka Allah yang sediakan ancaman ni. Allah yang sediakan azab. Maksudnya orang yang tak bayar hutang, kita sedih, tapi kita tak boleh buat apa-apa kat dia, kita sabar. Sebab apa? Allah yang akan gantikan balasan untuk dia atas kejahatan yang dia buat tu. Kan? Atas keengganan dia untuk bayar hutang. Okay. Jadi kita pun tak ada komit apa-apa maksiat, komit apa-apa dosa. Kita hanya perlu bersabar. Dan insya-Allah Allah yang akan menyediakan ancaman untuk dia. Tadi pertama dah kita baca. Yang kedua ialah urusan orang yang berhutang ni akan kekal tergantung. Daripada hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehingga dia melunaskannya. Tergantung sampai tahap nak diangkatkan amalan pun tersangkut. Tak sampai. Sebab apa? Sebab ada hutang yang belum diselesaikan. Sengaja yang tidak diselesaikan. Berbeza dengan orang yang niat, orang berhutang dengan niat yang baik. Dia pula dipuji. Dia dipuji kerana dia berhutang, dia buat perkara yang harus, dan kemudian dia selesaikan hutang tu dengan baik, maka dia dipuji oleh Allah SWT. Ini untuk orang-orang yang berhutang, kemudian dia enggan bayar pula. Okey. Ketiga, orang yang tak bayar hutang ni, dia akan dihukum sebagai pencuri di akhirat nanti. Ini hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda,
Sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu membayarnya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Sebagai seorang pencuri. Dia tu tak payah kita gelarkan dia pencuri pun. Dia akan dilabelkan oleh Allah SWT di akhirat nanti sebagai seorang pencuri. Dia curi apa? Dia curi hak kita. Hak kita yang memberi hutang. Hak kita adalah kita kena dapat balik duit kita tu. Tapi dia mencuri hak kita tu, dia menzalimi hak kita tu. Ni tuan-tuan ingat bagaimana tajuk kita tadi ialah melepaskan kesusahan orang lain itu adalah sifat orang bertakwa. Jadi bila kita berhutang, kita selesaikan hutang kita. Itu menunjukkan kita itu orang yang bertakwa. Kita tidak menzalimi orang yang kita berhutang dan kita memudahkan urusan dia. Itu sifat orang bertakwa. Kalau sifat orang tak bertakwa ni, dia lari daripada hutang. Ni bahkan ada pula azab pula yang disediakan oleh Allah tadi. Siap dihukum sebagai pencuri lagi. Kalau dekat dunia, dia kena potong tangan. Orang yang mencuri ni, kalau ikut hukum hudud, dia kena potong tangan. Tapi kalau orang yang berhutang tak bayar ni, dia tak kena potong tangan. Tapi di akhirat nanti dia akan dilabel sebagai pencuri. Yang keempat, orang yang berhutang ni, walaupun dia mati syahid, dosa dia tak akan terampun. Rasulullah beritahu, diampunkan dosa semua orang yang mati syahid kecuali jika dia mempunyai hutang. Walaupun mati syahid. Tuan-tuan, perempuan, kita tahu mati syahid ni mati yang nombor satu sekali. Mati yang nombor satu sekali. Mati nombor satu tu pun kalau ada hutang pun, hutang tak diampunkan. Oh, besar betul dosa hutang ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia zalim kepada orang lain. Hutang ni adalah zalim kepada orang lain. Jadi nasihat ini akan pergi kepada dua pihak. Kalau orang yang berhutang tak nak bayar, dia akan rasa terancam dengan bila membaca ancaman-ancaman Allah ni. Manakala bagi orang yang memberi hutang pula, dia kena ada sedikit kesabaran dalam hati dia. Dia kena pujuk hati dia. Sebab apa? Kita tahu kan? Kita sendiri tahu. Apa benda yang dapat puaskan hati kita? Benda yang dapat puaskan hati kita adalah orang yang kita tak puas hati tu binasa. Dia mati ke, dia susah ke apa ke, kita mesti nak tengok dia binasa baru kita puas hati. Sebab dia dah buatkan kita ni rasa dizalimi. Kita nak tengok dia pula dizalimi. Tapi kita dilarang untuk zalim pada dia. Jangan risau. Ini dah janji Allah dah. Allah akan balas pada dia dan mudah-mudahan hati kita akan terpujuk, rasa lega bahawasanya orang macam ni dia tak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada macam-macam lagi tapi nak kongsi berkenaan dengan ada hukum bagaimana orang yang mati kan, dia mati, dia ada hutang, dia ada tinggal harta. Jadi wajib sebelum harta tu jadi hibah, sebelum harta tu jadi faraid, wajib kena bayar dulu hutang tu menggunakan harta yang ditinggal. Kan kita faham bila seorang tu mati, harta dia akan jadi pusaka, betul? Harta dia akan jadi pusaka. Tapi sebelum harta dia jadikan faraid, hibah, wasiat dan sebagainya, hutang dulu kena asingkan. Sisihkan dulu hutang yang dia tak bayar. Selepas selesai hutang itu, baki itu barulah digunakan untuk faraid, hibah dan sebagainya. Walaupun wasiat, walaupun apa-apa sahaja. Kenapa? Apa hikmah didahulukan hutang? Kerana hutang itu adalah kewajipan. Manakala faraid, hibah itu bentuk ihsan, bentuk kebaikan. Kalau kita mati tak tinggalkan harta langsung, tak ada masalah. Kita tak berdosa pun. Kita mati tak tinggalkan harta, tak berdosa pun. Tapi kalau kita mati tinggalkan hutang, itu yang berdosa. Kan? Bahkan kena tarik pula duit kita tu, harta yang kita tinggalkan tu untuk selesaikan hutang dulu, barulah selesa hidup kita kat sana. Ada tadi bagaimana dia mati dan dia tinggalkan harta. Harta dia tu digunakan untuk bayar hutang. Bagaimana pula jika dia mati kan, tapi dia tak tinggalkan harta. Kan? Dia mati ada hutang tapi dia tak tinggalkan harta. Macam mana pula? Wajib tak untuk keluarga ataupun waris dia bayar? Jawapan dia ialah tak wajib.
Kalau waris dia tak bayar pun waris dia tak berdosa. Dosa tu adalah pada diri dia. Dia yang menanggung dosa tidak membayar hutang tadi. Tapi waris jika nak si mati tadi tu tenteram, aman di sana, dia kena tolong bayarkan hutang tu. Dia kena tolong bayarkan hutang tu, barulah selesai urusan si mati tu di alam sana. Okey. Okey, hukum lain pula. Bagaimana apabila nak bayar hutang tapi orang yang kita nak bayar hutang tu tak dapat dikesan. Sebab apa? Sebab lama sangat kita hutang. Kita hutang 20 tahun dulu. 20 tahun dulu, kemudian kita lari daripada hutang, akhirnya nak dekat mati tu kita insaf. Kita pun nak bayar hutang. Nak bayar hutang tak jumpa orang yang kita berhutang tu. Macam mana kita nak buat? Kan? Takkan kita nak biarkan macam tu je, tak selamat kita. Jawapannya ialah pergi kepada majlis agama, bagi tahu pada majlis agama kita berhutang dan ini adalah duit hutang kita bayar bagi pihak kepada majlis agama, barulah selesai hutang kita itu. Majlis agama lah pula yang akan mencari orang yang kita berhutang tu. Kalau kita mati sekalipun, tetap kita dah selesai dah sebab kita dah serahkan kepada majlis agama. Itu penting. Orang yang melengah-lengahkan bayar hutang ni, bila dia dia dah menyesal, dia insaf nanti, risau dia tak jumpa. Dia tak jumpa orang yang dia nak bayar hutang tu, kan? Bagaimana kalau orang yang dia nak bayar hutang tu dah mati? Takkan halal hutang dia tu. Orang yang dah mati nak bayar hutang, kena bayar kepada waris dia. Kena bayar kepada waris dia. Waris dia tu akan terima dalam bentuk harta pusaka. Jadi tuan-tuan perempuan, besar hukum berkenaan dengan hutang ni, kan? Bila Rasulullah bela nasib orang yang memberi hutang ni, saya rasa ramai tuan-tuan perempuan yang dalam keadaan yang tengah gelisah sebab hutang orang tak bayar, kan? Tapi tuan-tuan jangan risau. Nasib tuan-tuan perempuan dibela oleh Rasulullah SAW. Dan ada satu kisah. Kisah bagaimana satu hari ada satu jenazah dibawa untuk disolatkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, adakah si mati ini meninggalkan hutang? Maka ada dijawab, si mati tinggalkan hutang 2 dirham. 2 dirham, sikit je 2 dirham. Tapi Rasulullah bila tahu si mati ni ada tinggal hutang, Rasulullah undur. Rasulullah suruh orang lain solat. Rasulullah tak nak solat jenazah yang ada hutang. Bukan hina sangat jenazah tu, bukan. Rasulullah maksudkan di situ, Rasulullah nak tunjuk kepada sahabat, nak beri pengajaran, Rasulullah nak ada seseorang yang ambil tanggungjawab untuk bayarkan hutang tu supaya si mati tu selamat dia di alam kubur, selamat dia. Maka datanglah seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, tak apa Rasulullah, aku akan bayarkan hutang 2 dirham yang si mati punya. Maka barulah Rasulullah ke depan, Rasulullah solatkan jenazah tu. Bila dah selesai solat jenazah tu, esok tu Rasulullah cari Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, kamu dah bayar belum hutang 2 dirham? Abu Qatadah kata terkejut. Abu Qatadah kata, mati baru semalam. Dia tak sempat bayar lagi. Rasulullah pun diam. Rasulullah tak cakap apa-apa. Akhirnya selepas beberapa hari, Rasulullah jumpa lagi Abu Qatadah. Rasulullah tanya, wahai Abu Qatadah, kamu dah bayar belum hutang 2 dinar itu? Abu Qatadah jawab, ya, aku dah selesaikan hutang itu. Dengar aja Abu Qatadah jawab hutang dah selesai. Rasulullah beritahu, sekarang barulah dingin kulit si mati kerana azab kepada si mati baru sahaja diangkat kerana hutangnya telah selesai. Maksudnya selagi mana hutang tu tak selesai, si mati tu diazab di alam kubur sampai Rasulullah kata kulit si mati itu panas kerana diazab. Bila selesai hutang tu, barulah sejuk balik kulit si mati. Ni Nabi bagi tahu. Ini bukan hadis reka-reka, ni hadis betul. Kan? Menunjukkan betapa besarnya isu berkenaan dengan hutang. Saya tengok ramai yang tinggalkan komen ni.
Ustaz, jika kita berhutang tapi tak bayar-bayar dan melarikan diri, adakah kita perlu halalkan jika jumlahnya ribuan ringgit dan si penghutang pun tak datang meminta halal pada kita? Tuan-tuan, puan-puan, ini saya nak sebut ni. Ini penghujung. InsyaAllah 4 minit lagi. Memang tujuan saya tadi, mulakan dulu dengan ancaman-ancaman kepada orang yang tak bayar hutang. Tapi saya nak tunjuk satu hadis yang sangat-sangat bermakna untuk kita sama-sama amalkan. Ini hadis daripada Abu Qatadah juga. Apa nama ni? Abu Qatadah mencari orang yang berhutang kepadanya dan menghilang. Sama tak macam tadi Akak Nur tanya ni? Sama kan? Abu Qatadah cari orang yang berhutang dan hilang. Kemudian bila jumpa, orang tu kata kepada Abu Qatadah, aku sedang dalam kesulitan. Maka Abu Qatadah kata, demi Allah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dibebaskan Allah daripada kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya daripada hutang. Tuan-tuan, puan-puan, walaupun sakit, walaupun besar nilai hutang, tapi tengok apa ganjaran dia jika kita mengambil keputusan untuk bebaskan orang yang berhutang dengan kita tu. Ganjaran dia ialah dibebaskan oleh Allah, dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat. Itu janji yang Allah bagi jika kita berbesar hati, jika kita ambil keputusan yang berat untuk menghalalkan hutang orang yang berhutang dengan kita, tak kira apa jumlah sekalipun. Ini dia jaminan daripada Rasulullah Allah dan Rasulnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kita bagi hutang sebab kesempitan, janji nak bayar tapi tak bayar. Saya dinasihatkan supaya redha saja supaya di akhirat nanti kita selesai dah. Betul ke Ustaz? Betul berdasarkan hadis ini. Bukan saya nak menyebelahi orang yang berhutang tak bayar. Bukan. Tadi kita dah baca dah ancaman. Kita dah baca dah. Kalau kita nak kekal dengan tak halal pun kita ada pilihan. Kita tak berdosa. Sebab kita nak tengok dia binasa baru kita puas hati. Betul? Kita ni akhirat nanti tak masuk syurga. Kat akhirat nanti ni akan dikira sebagai pencuri. Kat akhirat nanti ni pahala dia akan dibayar kepada aku. Kita sakit hati sangat, kita tak maafkan dia. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau nak beriman dengan hadis ni tadi, kita nak dilepaskan sebarang kesulitan di hari akhirat, kita halalkan hutang dia, tak kira apa pun jumlah dia. Okey? Dan yang terakhir ni, Assalamualaikum Ustaz, kita bagi hutang pada seseorang tapi dia lengahkan nak bayar, lastnya kita halalkan hutang dia tu. Apakah kita dapat pahala? Kerana niat kita memang ikhlas nak halalkan kerana Allah SWT. Ini terbaik. Memang betul-betul ikut flow ceramah kita pada malam ini, iaitu membebaskan seseorang itu daripada hutang. Itu adalah satu perkara yang sangat mulia. Jadi Allah akan membebaskan pula kesulitan kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT, begitulah sifat Rasulullah SAW yang kita sayangi, yang kita cintai. Sentiasa menjaga hak para umat dia, para pengikut dia. Kan? Hak kepada orang yang susah ialah dibenarkan untuk berhutang. Hak pula kepada orang yang beri hutang ialah diwajibkan bayar balik hutang yang dipinjam tadi tu. Anda kata tidak dibayar, maka ini ancaman-ancaman 1, 2, 3, 4 telah disediakan untuk orang-orang yang sengaja tidak membayar hutang dan melarikan diri daripada bayar hutang. Jadi itu sahajalah untuk malam ini. Jam dah pukul 9. Mudah-mudahan ada manfaat sama-sama bersama kita. Lebih-lebih lagi saya sendiri pun nak dapatkan manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Jadi kita tutup kita serahkan majlis kepada admin yang bertugas.